Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim bi qadri azamati zatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada, adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta, sallallahu alaihi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnia taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sama-sama dapat kita hadir ke rumah Allah menunaikan kewajipan sebagai hamba-Nya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita tambahan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba, sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan Allah menerima kita benar sebagai hamba yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai manusia, apakah yang Tuhan yang maha mulia satu nama yang tidak asing lagi namanya di dalam kehidupan ataupun di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenali dengan Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah ini, tuan-tuan, sangat-sangat masyhur. Mana Abu Jahal, seperti mana Abu Lahab, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan kafir Quraisy, orang-orang yang ternama, bahkan bukan terkenal di bumi sahaja, terkenal di langit. Oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ayat Al-Quran, hanya saja disebabkan Walid Al-Mughirah ini bukan terkenal dengan kebaikan, akan tapi terkenal dengan keburukan. Banyak ayat-ayat yang menceritakan khas untuk Walid bin Al-Mughirah ni. Walid bin Al-Mughirah ni bapa kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Apa kisahnya? Kisahnya yang mana Walid Al-Mughirah ini tertipu dengan nama Allah yang Al-Karim. Kita kenal Al-Karim ini Allah yang maha mulia. Disebutkan oleh para ulama, maksud Allah yang maha mulia adalah Allah yang pertama, maksudnya adalah Allah menangguh balasan bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bila seorang itu melakukan maksiat, dosa, maka Allah menangguh supaya hamba ini mungkin bertaubat, supaya hamba ini mungkin kembali. Allah, kata para ulama, Allahu yumhil wala yuhmil. Allah ini menangguh-nangguhkan, Allah melambat-lambatkan, akan tapi Allah tidak pernah lupa, tuan-tuan. Yang pertama. Yang kedua pula, maksudnya adalah Al-Karim. Allah itu maha mulia disebabkan Allah membalas perbuatan yang sikit dengan balasan yang besar. Tuan-tuan, Walid Al-Mughirah ini tahu tentang Al-Karim, nama Allah yang maha mulia, maka dia mencabar dan mengatakan, kalaulah Rasulullah itu seorang Rasul yang benar betul-betul daripada Allah, maka kalaulah aku memukulnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan. Seperti mana kita memukul seorang polis, tak lama kemudian polis akan kepung rumah kita. Kalau kita pukul askar dan pukul orang-orang yang ternama, tuan-tuan, 2-3 minit
datang kepung kita dan tangkap kita, masuk dalam lokap. Macam mana pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah yang menciptakan alam semesta ini. Walid Al-Mughirah ini seorang yang sangat pandai. Begitu juga dengan orang-orang yang ternama seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka ini orang-orang yang mempunyai akal, tuan-tuan. Sebab itu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, balik kepada mereka-mereka yang mempunyai akal, yang mempunyai kepandaian, akan tapi mereka sombong dengan adanya penyakit yang dinamakan al-ghurur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya suka untuk fokus kepada penyakit yang dinamakan al-maghrur ataupun ghurur ini. Secara ringkasnya kisah yang saya ceritakan tadi, Walid Al-Mughirah ini, dia telah memukul satu ketika itu Rasulullah SAW dan menyatakan bahawa inilah bukti yang Rasulullah ini bukan Rasul. Rasulullah ini bukan Nabi. Tidak ada apa-apa yang berlaku pada diri aku. Tidak ada apa-apa azab yang diturunkan. Kalau kita pukul polis, kita akan dikepung. Kita pukul tentera, kita akan ditangkap. Tapi kata Walid Al-Mughirah, pukul Rasulullah tak dapat apa-apa. Maka Rasulullah ni bukanlah seorang Rasul. Dia mengatakan kepada kaum kerabat dia ataupun orang-orang yang di bawah dia. Maka turunlah ayat Allah yang mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatkan kamu tertipu dengan Allah yang maha mulia? Allah memang menangguhkan azab kepada kamu, tapi Allah tidak pernah melupakan apa yang kamu lakukan. Allah menangguhkan supaya kamu balik kepada Allah. Kalau kamu tidak balik, maka tunggulah azab. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai azab yang sangat-sangat pedih. Disebabkan apa? Disebabkan perangai ataupun sifat maghrur. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, tidak sedikit orang itu terselamat daripada sifat maghrur. Ini tertipu dengan dirinya sendiri. Kerana apa, tuan-tuan? Bila seorang itu tertipu dengan dirinya sendiri kerana tertutup aibnya. Aibnya, dia tidak mengetahui aib yang ada dalam diri dia. Bila tidak mengetahui dirinya tentang aibnya, tentang kekurangan, cacat yang ada pada dirinya, maka timbullah rasa besar, rasa dia yang paling betul, dia yang paling bagus. Akulah yang paling pandai, akulah yang paling betul, akulah yang paling bijak. Maka daripada sifat maghrur ini, kita melihat kerana itulah kita perlu kepada seseorang, kita perlu kepada perkara-perkara yang boleh menampakkan keaiban diri kita, yang boleh menampakkan kekurangan diri kita, supaya kita dapat mengetahui aib itu dan memperbetulkan. Dan ini tidak mudah, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Contohnya, kalau kita mempunyai kawan kita yang suka menegur, ya, mengingatkan aib-aib kita. Bila nampak je dia kata, tak betul ni, jangan duduk macam tu, kita tak boleh, tak ada adab, jangan buat macam tu, nanti orang kata apa. Dia selalu menegur kita. Tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan yang macam ni, pegang, tuan-tuan, jangan kita lepas. Inilah kawan yang betul-betul membetulkan hati kita, walaupun tak ramai yang suka. Kalau kita ada kawan-kawan yang macam ni, jangan kita lepas. Memang kita nak berkawan dengan dia tak sedap, asyik-asyik kena tegur. Tapi inilah membuatkan jiwa kita jiwa yang sihat, kerana ada yang membetulkan diri kita, ada yang memperbaiki. Kerana kita ini mempunyai keaiban yang kadang-kadang kita tak nampak. Kekurangan diri kita, keaiban, kecacatan yang ada pada diri kita, akan tapi yang kita boleh dapati keaiban kita adalah daripada beberapa perkara. Oleh sebab itu, kalau sekiranya kita tidak mempunyai perkara-perkara ini yang saya akan sebutkan nanti, maka tidak adalah hati kita ataupun jiwa kita mengetahui keaiban diri kita sendiri, dan hati-hati kita akan jatuh ke dalam penyakit yang dinamakan al-maghrur. Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita nak mengetahui aib diri kita sendiri, maka kita perlu kepada 4 perkara ini.
Yang pertama, kita perlu kepada guru yang disebut dengan guru mursyid. Guru ini dia mengetahui kelemahan kita, mengetahui keaiban kita. Bila satu guru ini dia tahu, dia akan buka, kamu ini sombong, kamu ini takabur, kamu ini kurang adab, kamu ini tidak ada adab, tidak ada akhlak. Maka guru ini dia akan menyingkap segala keaiban dan keburukan kita. Cumanya sayang, zaman kita ini ramai yang tak nak cari guru, ramai yang takut nak cari guru, kerana takut ditegur, kerana takut diperbetulkan. Contoh macam nak cari ustaz-ustaz, nak cari ustaz yang lembut, nak cari ustaz yang tak nak tegur, yang cari ustaz yang senyap je. Bila ada masalah, bila ada salah, dibiarkan. Orang lebih suka ustaz-ustaz yang tak ustaz-ustaz yang lembut daripada ustaz yang asyik nak tegur je. Tegur jemaah, tegur imam, tegur Bilal, tegur ini, tegur ini. Orang lebih suka dengan ustaz yang baguslah ustaz ni tak tegur pun, baguslah ustaz ni biar je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama, orang zaman sekarang ni tak suka nak cari guru. Ataupun yang kedua, guru yang macam ni tuan-tuan, susah dah nak dapat. Susah dah nak cari guru yang macam ni. Kebanyakan guru-guru biar je. Biar je lah. Dia tak nak solat, biar je. Dia tak ada adab, biar. Dia tidak pergi kelas, biar. Guru-guru yang macam ni, guru yang tidak baik. Maka cari guru yang boleh membimbing kita dan menunjukkan keaiban kita. Keaiban ni tuan-tuan adalah kekurangan. Jadi kekurangan, keaiban. Kita semua ni ada kekurangan, ada keaiban. Cuma kadang-kadang tu kita tak nampak keaiban dan kekurangan diri kita sendiri. Guru ni lah yang menyingkap, yang membuka adanya kekurangan, adanya keaiban diri kita ni. Masya Allah, kita tak tahu keaiban kita, diri kita. Dan zaman kita ni lebih Masya Allah lagi, diri dia tak tahu ada keaiban, diri orang lain semua dia tahu. Pakcik belakang tu tahu dah apa masalah, makcik ni tahu ni. Ada je tuan-tuan, cerita-cerita orang tu dia tahu keaiban, tapi tanya pada diri kita, aib kau apa? Mana ada, aku tak ada aib. Aku suci murni, bersih habis. Oleh sebab itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, cari guru yang boleh membimbing. Yang pertama, mungkin cari guru susah. Zaman sekarang ni susah sangat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, cari sadiq, as-sadiq saduq ghairu mudahin. Sahabat yang jujur, ghairu mudahin. Kalau dalam bahasanya tak basa-basi. Basa-basi ini tidak lapik-lapik, dia terus saja tegur kita bila ada kesilapan, bila ada kesalahan. Yang ini juga biasanya kalau nampak kesalahan kita, dia tak tunggu, dia akan terus menegur, jangan buat macam ni. Ini sahabat-sahabat ini susah nak mencari. Susah nak mencari. Yang pertama, susah lagi untuk kita menerima kawan-kawan macam ni. Kita kalau boleh nak kawan yang memuji kita. Masya Allah, engkau ni pakai jubah hari ni, Masya Allah, pakai serban. Orang lain tak pakai pun serban, engkau seorang je pakai serban. Kita nakkan kawan-kawan yang memuji kita, yang mengatakan kebaikan-kebaikan kita, tapi menutup keaiban-keaiban kita. Kita tak nak dengar pun daripada kawan kita ni, jangan sebut pasal keaiban, jangan sebut pasal kekurangan. Kebanyakan kita macam tu. Susahnya untuk kita mencari disebabkan ego. Ini masalah pula, masalah ego dan nafsu. Ada pula yang kita dengar pula daripada kawan-kawan kita, bila tegur, kita ngamuk pula dah, marah pula kita. Kawan apa macam ni tegur-tegur orang depan depan, contohlah, ataupun tegur-tegur orang depan depan tu ada masalah lain, kita ambil kepada peneguran yang hikmah. Adu rabbik wal mau'izatil hasanah. Mungkin kawan dia ada cara pun tidak diterima, nasihat itu tidak diambil. Ini masalah. Saya tanya kepada tuan-tuan, kalau sekiranya seorang itu diingatkan kerana apa? Diingatkan sekiranya ada ular yang nak patuk dia, maka ada kawan tu, bang, ada ular. Maka apa yang kita buat? Kita akan selamatkan diri kita. Kita nak marah kat orang tu ke, ataupun kita nak berterima kasih dekat orang tu? Kita pasti akan terima kasih, kerana menyelamatkan kita daripada
patukan ataupun sengatan ular yang berbisa tadi. Begitu juga orang-orang yang menasihati kita, menyelamatkan kita daripada tenggelam dengan aib, tenggelam dengan keburukan. Orang lain nampak keburukan kita, tak berani nak tegur. Jadi ada sahabat kita yang paling dekat dengan kita ini tegur kita. Jangan kita marah pula. Kita kena berterima kasih, seperti mana kita terima kasih dekat orang yang beritahu tentang ular tadi tu. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan ataupun sahabat yang selalu menegur kita. Cari kawan ini. Kalau ada, pegang dia sampai mati, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana hanya dia saja yang boleh menyelamatkan daripada keaiban kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Berapa orang sangat yang perasan keaiban diri sendiri. Bila orang sebut, baru kita tahu. Betul ke macam ni? Betul ke aku ni tak ada adab? Betul ke aku ni banyak gelak? Betul ke aku ni macam ni? Betul, engkau je tak perasan. Nampak tuan-tuan? Sahabat ini dia akan bagi tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah belajar, kata para Imam Ghazali, belajar daripada orang yang salah. Belajar kita daripada orang yang salah. Apabila kita melihat seorang itu tak solat, maka kita belajar yang solat, yang tak solat ini perkara yang tidak betul. Kita lawan daripada perkara yang betul, kita lakukan. Ini membetulkan aib kita. Mungkin selama ini kita melakukan perkara itu. Contohnya orang-orang yang melakukan kesalahan, kita tengok orang yang beratur, contohnya ada perkara-perkara yang perlu diberatur dan sebagainya. Orang yang tengah beratur, maka jangan kita potong. Kita marah kalau orang potong kita. Tapi begitulah cara kita belajar. Kita tengok, kalau orang potong kita marah, macam mana pula lain orang kalau kita tak solat, kalau kita macam ni, kalau kita macam tu. Maka kita belajar daripada kesilapan orang lain itu adalah menutup ataupun memperbaiki kesalahan diri kita sendiri. Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin itu cermin kepada mukmin yang lain. Dia akan nampak bila orang tu salah, maka dia pun kata, ini salah ni. Maka kita betulkan diri kita. Kita nampak benda-benda yang baik, maka kita ikut. Itu cermin kepada orang yang mukmin. Sayyidina Musa alaihi salam, Nabi Musa, bila dia tanyakan, bagaimana kamu belajar tentang adab, wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa kata, allama adab min qillatil adab. Aku belajar adab daripada orang yang tidak ada adab. Bila dia nampak orang ni tidak ada adab, ini tidak betul. Ya, dia nampak ni orang ni tidak beradab dengan guru contohnya. Maka kita buat perkara yang betul daripada perkara yang salah itu. Kita belajar daripada perkara yang salah kepada perkara yang kita buat kepada perkara yang betul. Anda boleh faham? Itu yang ketiga. Kita belajar daripada orang lain punya kesalahan. Dan yang keempat, dan yang ini yang paling susah sekali, iaitu kenallah diri kita daripada musuh-musuh kita. Kenallah diri kita, kenallah kesalahan dan keaiban kita daripada musuh-musuh kita. Tuan-tuan, musuh ini, kalau dia dah tak tahan dengan kita, kalau dia dah marah sangat dengan kita, maka dia akan mengeluarkan keaiban-keaiban kita, kekurangan-kekurangan kita sejujur-jujurnya. Tak percaya tuan-tuan, ini tak payah test lah. Tapi kalau tak percaya, maka cuba test kepada orang-orang yang rapat dengan kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, suami ataupun isteri yang dengar, anak-anak dan sebagainya. Kita cuba bangkitkan sedikit kemarahan dia. Cuba test, buat dia marah. Tuan-tuan akan nampak, bila dia dah tak tahan, dia akan keluar, engkau ni dah lah macam ni, dah lah macam tu, engkau ni dah lah macam ni, dah lah macam tu. Dia akan keluar tanpa sedikit pun dia tinggal, kerana dah jadi musuh. Bila tetangga, contohnya kita buang sampah dekat rumah orang sebelah, dekat jiran kita buang sampah sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama dia dah tak tahan dah. Dia kata, orang sebelah, jangan sampai saya ni, engkau ni dah lah macam ni, engkau ni dah lah macam tu, dah lah. Dia keluarkan semua keaiban-keaiban kita. Maka pada waktu itu tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau sekiranya musuh
mengeluarkan keaiban dan kekurangan kita, maka kita dengarkan dan kita ambil kekurangan-kekurangan itu untuk diperbaiki. Ini yang sepatutnya, ya, daripada perkara-perkara. Sebab kadang-kadang tu ego juga yang bangkit daripada diri kita. Ini ego dan nafsu. Bila kita dengar kekurangan daripada musuh-musuh kita sendiri, maka dia mengatakan apa? Orang ni memang dia nak fitnah je, memang dia tak tahu apa-apa pun, dia ni tak, memang dah musuh, kan? Nampak macam mana dia tak suka aku, memang dia akan fitnah je lah, benda-benda yang tak betul. Tak, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Bahkan kita ambil, kalau memang ada dalam diri kita perkara-perkara tu, kita bersihkan. Sebab itu perkara yang keempat ni paling susah, kerana kita terima nasihat daripada orang yang kita tak suka, daripada musuh kita. Nasihat-nasihat itu perlulah kita ambil. Ini 4 perkara yang boleh membangkit ataupun mengeluarkan keaiban diri kita. Kalau tidak kerana 4 ini, maka kita akan tenggelam di dalam penyakit yang dinamakan al-maghrur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Yang dialami penyakit ini oleh Walid ibn al-Mughirah, seorang yang sampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ayat khas kepada Walid bin al-Mughirah ni. Allah kata apa? Zarni wa man khalaqtu wahida. Kata Allah Subhanahu wa taala, biar aku ni dengan Walid al-Mughirah ni face to face. Ya Rasulullah, biarkan Walid al-Mughirah ni, tak payah nak hiraukan dia punya gangguan. Kerana setiap kali dakwah yang Rasulullah lakukan, Walid al-Mughirah ni mesti dia nak kacau, mesti dia nak ganggu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan apa yang aku ciptakan ini, makhluk aku ini, Walid bin Mughirah ini, biar aku satu dengan satu. Aku yang akan settlekan, face to face Allah dengan Walid bin al-Mughirah. Sangat teruk. Kerana apa? Sifat al-maghrur ini. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan perkongsian ini sama-sama dapat kita mengambil manfaat dan faedah. Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita daripada sifat al-maghrur, penuhkan hati kita dengan sifat al-mahmudah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita daripada sifat tertipu dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia, kehidupan dunia itu semata-mata penipuan. Semata-mata penipuan. Kita berseronok-seronok dengan dunia, akhirnya kita tertipu dengan dunia. Inilah yang dimaksudkan dengan maghrur ataupun ghurur, itu tertipu dengan diri sendiri, dengan mengatakan aku ni bagus, aku ni pandai, aku ni bijak, aku inilah segala-galanya, tidak ada kekurangan. Bahkan kita tertipu, sebenarnya kitalah yang paling banyak kekurangan, kitalah yang paling banyak keaiban. Maka ambillah 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dan carilah guru, teman-teman, dan belajar daripada kesalahan orang. Dan akhir sekali, bila nampak musuh yang menyebut tentang keaiban dan kekurangan kita, ambillah nasihat dan keaiban itu, baikilah pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Wallahu taala, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.